Mana AP anda? Ya, seorang pendengar bersama dengan kita, Cik Ann. Selamat petang, Cik Ann. Silakan dengan soalannya. Selamat petang. Encik MP di sana. Encik Zainal. Encik Zainal. Ya, saya pekerja pembersih. Dan saya sudah berkhidmat dengan company ini. Agak besar lah kami di Hibura selama 4 tahun. Dan saya hanya diberi kenaikan $30 je. Basic saya $700. Kemudian saya ada allowance dalam saya punya kerja lah sehari-hari. Tapi kalau saya tak kerja, katakan saya tak sakit, masuk hospital. Dan kalau dengan basic tu aja, berapa saya nak dapat gaji saya? Dan saya tidak diberi perlu, kalau dia nak naikkan gaji aja, dia cakap, okey, aku akan tambah lagi, saya akan tambah lagi kerja awak. Kalau awak tak nak ikut cakap saya tak akan naikkan gaji. Saya diukur setiap tahun. Bila saya tengok, membersih akan naik gaji $30. $70. It's like that dah. Habis orang yang baru masuk gaji $1,850. Saya tetap macam tu selama 4 tahun. Baiklah. Terima kasih, Cik Ann. Okay, thanks. Untuk Cik Ann, yang saya boleh cadangkan ialah untuk Cik Ann menjadi ahli kesatuan. Jadi kalau Cik Ann mempunyai masalah tentang pekerjaan, boleh membuat pengaduan kepada kesatuan sekerja atau union, dan union boleh membantu. Kedua, jikalau Cik Ann bukan ahli kesatuan, Cik Ann boleh menghubungi pusat pekerja-pekerja bergaji rendah atau UCare Center pada talian 1-800-255-2828, di mana konsultan di sana boleh cuba membantu dan melihat sama ada majikan Cik Ann ada melanggar undang-undang pekerjaan. Ketiga, pemerintah juga telah mengusulkan melalui Majlis Gaji Kebangsaan atau NWC, di mana pekerja-pekerja yang mendapat gaji di bawah $1,000 dinaikkan gaji setinggi $60 setahun. Tetapi pada lazimnya, jikalau syarikat itu mempunyai kesatuan sekerja, chances untuk pekerja itu mendapat kenaikan gaji $60 ini adalah baik. Tapi yang buat pendeknya, amatlah penting Cik Ann mendapat bantuan membuat pengaduan supaya dapat diselidik sama ada majikan itu mengambil kesempatan dengan tidak menaikkan gaji Cik Ann. Itu dia. Sekali lagi, saya sorry, I want to add some more. Silakan, Aisyah. Cik Ann, Aisyah nak cadangkan Cik Ann datang ke E2I, kita boleh tolong Cik Ann mengambil kursus-kursus untuk menambahkan gaji, not gaji lah, kemahiran lah, so that she can, Cik Ann boleh instead of doing cleaning job, you boleh buat macam retail, bikin F&B. Gaji tu, gaji pekerjaan tu lebih baik lah. Dalam 1,200, 1,500, insyaAllah boleh ada. Jadi kalau Cik Ann senang, Cik Ann datang dekat E2I, kita boleh membantu. Soalnya Cik Ann tahu tak ke mana nak datang, kita sebutkan ni di mana tempatnya. E2I, mungkin ada taliannya, Cik Aisyah yang ingin dikongsi sama? Boleh. 6474 0606. Itu dia, 6474 0606. Ini untuk E2I. Dan kalau pusat UCare Center pula, taliannya ialah 1-800-255-2828. Berarti memang sentiasa ada peluang laluan untuk pekerja-pekerja ini meningkatkan diri. Tapi sepanjang acara ni, Cik Zainal dan Cik Aisyah, sebenarnya secara peribadi saya perhatikan, kita dengar suara dari pekerja-pekerja perempuan aja ya. Pekerja-pekerja lelaki berarti tidak tergolong dalam pendapatan rendah ke? Ada satu yang dari laman Facebook tu. Betul, itu lelaki. Betul, lelaki. Kerana tadi isterinya menyampaikan Wakil, bagi pihak suami, saya harap suami yang ke depan itu hanya untuk keprihatinan. Dan kita juga ingin tanya kepada Cik Aisyah Akil tentang pendidikan yang merupakan salah satu faktor untuk kita menghadapi lanskap pekerjaan yang berubah-ubah ini. Jadi apakah mungkin nasihat Cik Aisyah yang boleh kita berikan kepada anak-anak, tak kiralah latar belakang mereka apa, agar mereka dapat terus meraih peluang, merebut peluang pembelajaran supaya boleh mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik di masa depan. Bagaimana Cik Aisyah? Untuk untuk masa depan
mereka, anak-anak kita, is very important. Kalau macam keluarga, dari keluarga yang kurang mampu, it is important that your education is very important for social mobility. Okay, saya menggesa mereka yang memerlukan bantuan untuk anak-anak yang bersekolah, memanfaatkan skim-skim bantuan yang sedia ada seperti skim bantuan keuangan daripada Kementerian Pendidikan dan badan-badan masyarakat yang lain. Pendidikan adalah asas penting untuk semua anak-anak kerana ia memberikan mereka peluang untuk mencapai pekerjaan yang terbaik. Mereka juga perlu diberikan keyakinan yang mereka boleh mengubahkan kehidupan atau pendapatan keluarga mereka. Yang benar sekali. Hanya dengan ilmu saja kita dapat tingkatkan diri kita, apatah lagi mereka yang bergaji rendah, dan untuk satu teladan pada anak-anak, ya. Ya, dan Cik Zainal boleh merumuskan tentang topik kita pada petang ini, mencari rezeki di Singapura. Mampukah kita bertahan, Encik Zainal? InsyaAllah. Pasaran buruh semakin ketat. Kita juga masih bergantung kepada pekerja-pekerja asing, yang bermakna kita tetap mempunyai persaingan di tempat kerja. Jadi saya rasa amatlah penting bagi pekerja-pekerja berusaha dengan mengikuti kursus-kursus yang disediakan oleh E2I, oleh Mendaki Sense, di mana mereka boleh mendapat kemahiran yang lebih baik untuk meraih gaji yang lebih baik. Saya juga berasa amatlah penting pekerja-pekerja juga meningkatkan ilmu mereka daripada segi mengetahui hak-hak mereka sebagai seorang pekerja, supaya majikan tidak boleh mengambil kesempatan untuk tidak melayani mereka dengan baik. Sebagai pekerja bergaji rendah, banyak bantuan yang diberi oleh pemerintah, dan kebanyakan bantuan-bantuan ini berdasarkan pada sumbangan CPF yang mereka buat. Jadi pekerja-pekerja ini perlu memastikan bila mereka bekerja, mereka mempunyai caruman kepada tambung simpanan CPF mereka. Kerana jikalau tidak, mereka tidak boleh meraih sumbangan yang diberi oleh pemerintah untuk membantu mereka melalui workfare income supplement atau dipanggil skim tambahan pendapatan daya kerja. Begitulah ya. Jadi saya tertarik tadi dengan apa yang dinyatakan oleh Encik Zainal Sapari. Kita harus mempunyai ilmu tentang hak kita sebagai seorang pekerja. Tidak kira apa jua pekerjaan kita, kerana kita mestilah tahu apa yang boleh kita raih dan sebagainya. Dan dengan ilmu ini jugalah memberikan kita masa depan atau lorongan yang lebih cerah lagi, dan jangan putus asa. Dan sentiasa ada bantuan kita dengar yang ditawarkan, disediakan. Yang penting sekarang anda ke depan dan cuba memahami apakah faedah atau khidmat-khidmat yang disediakan untuk anda. Dan dengan itu terima kasih kami ucapkan kepada anggota Parlimen JRC Pasir Ris Punggol yang juga pengarah pekerja kontrak dan kasual NTUC, Encik Zainal Sapari, juga kepada Cik Aisyah Akil yang merupakan jurulatih kanan bagi pengambilan pekerja E2I kerana bersama kita petang ini. Terima kasih. Terima kasih.